Hi boys, hari ni kita akan buat latihan menulis. Walaupun latihan ni sebenarnya adalah latihan mendengar, bertutur, mendengar dan bertutur, tapi saya ubah suai menjadi latihan menulis. Baik, sebelum itu, situasi di sini adalah untuk berbicara dengan frasa yang sesuai untuk memohon maaf. Contohnya dalam kehidupan seharian kita ada buat kesilapan sama dengan rakan-rakan, ibu bapa ataupun guru. Jadi terdapat beberapa frasa yang boleh kita gunakan untuk bercakap dengan mereka untuk meminta maaf. Jadi antaranya ialah pertama sekali kita memohon maaf sebab kita tidak dapat menghadiri latihan. Kita perlu, contohnya kita boleh nyatakan betapa kesalnya kita ataupun how sorry we are, dan kita boleh kemudian kita nyatakan kita buat tu bukan secara sengaja, tidak disengajakan. Kemudian kamu nyatakan sebab, apa sebab perkara itu berlaku, kenapa kamu perlu minta maaf tadi. Jadi nyatakan sebab dia, jaga adik, ibu kurang sihat, ini ialah harapan kamu. Bila kita minta maaf, kita berharap orang maafkan kita, dan kita boleh juga berjanji ataupun menyatakan bahawa perkara ini bukan, sebab kita cakap bukan disengajakan, jadi kita akan pastikan perkara ini tidak akan berulang kembali. Jadi ini antara frasa kalau kita bercakap dengan orang untuk memohon maaf, contohnya inilah yang kita boleh gunakan. Ini adalah bahasa yang kata apa, bersopan, cara cakap yang bersopan dengan orang lain. Baik, jadi kita tengok. Anda terlibat dalam pertandingan berbalas pantun di sekolah anda. Atas sebab-sebab tertentu, anda tidak dapat menghadiri sesi latihan yang dijalankan. Anda memohon maaf kepada rakan-rakan anda. Kenapa dia kena memohon maaf? Sebab dia terlibat dalam pertandingan berbalas pantun. Bermaksud, disebabkan dia tidak hadir, ahli kumpulan dia tidak dapat berlatih bersama-samanya. Jadi kemungkinan besar perkara ini boleh menyebabkan mereka punya pertandingan tu penyertaan mereka dalam pertandingan tadi mungkin akan terjejas. Jadi dia bertanggungjawab untuk memohon maaf. Kita tengok ayat. Kawan-kawan, ini ialah siapa ni? Anda lah ni. Kalau anda lelaki, abaikanlah. Kawan-kawan, saya meminta maaf kerana tidak dapat menghadiri sesi latihan pada petang semalam. Jadi dia cakap tidak dapat menghadiri sesi latihan pada petang semalam. Jadi ini sudah digunakan. Baik. Ini ialah subjek atau predikat. Kalau nak bina ayat, kita kena ada ayat, mesti ada subjek dan predikat. Ini asas membina ayat. Jadi ini ialah subjek atau predikat. Kita tengok depan. Tidak dapat menghadiri. Ini ialah predikat. Berasa, amat kesal, predikat. Bukannya sengaja, predikat. Menjaga, predikat. Ibu kurang sihat, ibu ini boleh jadi subjek ataupun predikat. Sudi memaafkan, ini predikat. Sudi itu maksudnya perbuatan lah, tidak berulang kali, predikat. Bermaksud setiap ayat ni ada predikat sahaja, jadi kamu kena tambah subjek. Jadi ni apakah subjek dia, ini subjek dia apa, subjek dia apa, subjek dia apa. Kalau yang ni kita guna subjek, predikat dia apa, ataupun kalau kita gunakan dia sebagai predikat, subjek dia apa. Kemudian ini juga ialah subjek, ini juga apakah subjeknya. Jadi cadangan saya untuk pelajar-pelajar untuk dapatkan markah, contohnya kalau dalam ujian lah, soalan macam ni dia sama macam karangan kertas 2 bahagian A. Dia ada bagi point macam ni, cara jawab dia 1 point 1 ayat. Apa cara dia? 1 point sama dengan 1 ayat. Kalau boleh jangan gabungkan. Kita nak elakkan kesilapan dari segi bahasa, kesalahan bahasa ataupun ejaan dan sebagainya kan. Jadi kalau boleh kita buat ayat, 1 ayat untuk 1 point. Jadi ayat pertama sudah. Berasa amat kesal. Berasa, siapa yang berasa kesal sekarang ni? Siapa yang bercakap? Kamu bercakap. Jadi kamu akan panggil diri kamu, menggantikan diri kamu dengan panggilan apa?
Saya. Okey. Saya berasa amat kesal. Cukuplah. Kalau nak tambah pun boleh. Saya berasa amat kesal atas tindakan saya. Boleh. Okey, kalau tak nak pun boleh sebab ayat ni sudah cukup lengkap. Okey, bukannya sengaja. Sengaja maksudnya unintended. Maksudnya kamu bukan sesuka hati tak nak datang, kamu ada hal yang menyebabkan kamu tidak dapat datang. Jadi, siapa yang tidak sengaja buat ini? Siapa? Adakah kamu ataupun kawan-kawan kamu? Jadi, jawapan dia adalah kamu. Saya berasa amat kesal. Saya bukannya sengaja. Full stop. Ini sudah. Ini pun sudah. Next. Menjaga adik bongsu. Menjaga ini ialah kata kerja transitif. Jadi kena ada objek. Jadi siapa yang buat kerja menjaga ni? Siapa yang buat kerja menjaga? Kamu, kawan-kawan kamu ataupun orang lain dalam ayat ni? Siapa? Okay, kamu. Jadi saya tambah saya perlu menjaga adik bongsu saya. Boleh tak? Boleh tak campur dengan ni? Sama tak? Boleh kan? Dia buat apa sebab apa? Dia buat apa sebab apa? Jadi dia menjaga adik bongsu sebab ibu kurang sihat. Kalau kamu tak nak campur, kamu boleh asing. Dalam contoh ni saya akan bagi contoh campur lah. Saya perlu menjaga adik bongsu saya kerana salin saja. Ibu kurang sihat. Ini sudah. Sudi memaafkan. Siapa yang memaafkan? Kamu memaafkan atau kawan-kawan kamu memaafkan? Siapa yang memaafkan? Adakah saya sudi memaafkan? Dia minta maaf. Jadi siapa yang minta maaf? Kawan-kawan. Jadi dia minta kawan-kawan dia maafkan dia. Jadi mulakan dengan saya berharap. Kamu tak boleh paksa orang maafkan kamu, tapi kamu boleh berharap mereka maafkan kamu. Saya berharap. Kalau ada perkataan berharap, kita akan kawankan dia dengan agar. Saya berharap agar siapa? Panggil kalian. Kalian ini untuk orang yang ramai, orang kedua yang ramai. Saya berharap agar kalian sudi memaafkan. Memaafkan siapa? Memaafkan. Dia mesti ada. Memaafkan siapa? Memaafkan saya. Full stop. Tidak berulang kembali. Apa dia? Apa yang tidak berulang kembali? Apa dia? Perkara ini. Okay, contoh siapa? Saya akan memastikan bahawa perkara ini, ataupun kamu boleh buat perkara ini tidak, saya tambah sini perkara ini tidak akan berulang kembali. Okey, ini satu contoh. Sama ada saya akan memastikan bahawa perkara ini tidak akan berulang kembali, ataupun kamu boleh terus buat perkara ini tidak akan berulang kembali. Boleh juga. Okey. Jadi ini dah contoh macam mana kata, contoh cara kamu nak meminta maaf kalau kamu melakukan kesilapan. Dan ini adalah contoh frasa yang sesuai yang boleh kita gunakan jika kita hendak meminta maaf. Jadi kamu boleh lengkapkan latihan ini dalam muka surat 19 buku kerja. Ambil gambar dan hantar kepada saya selepas siap. Okay, bye.